Tahukah anda, penyakit batu karang adalah sakit yang teruk dan juga melampau. Ada yang mengatakan sakit ini lagi teruk daripada sakit semasa bersalin. Jadi, bagaimanakah sebenarnya sakit batu karang ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya, Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan kongsikan berkenaan penyakit batu karang, iaitu bagaimana batu karang ini boleh terjadi, gejala dan juga cara mengatasi sakit batu karang. Jom kita saksikan. Sakit batu karang adalah sakit belakang yang melampau. Ia disebabkan adanya batu di bahagian saluran kencing. Batu ini boleh berada di mana-mana saluran kencing tersebut. Kalau kita lihat bahagian salur kencing, ia terdiri daripada buah pinggang, ureter, pundi kencing dan juga uretra. Jadi, batu karang boleh terjadi di mana-mana bahagian ini. Contoh, jika batu karang terbentuk di buah pinggang, kita namakan sebagai nephrolithiasis. Jika ia terletak dan berada di ureter, kita namakan ia sebagai uretrolithiasis. Terdapat beberapa faktor yang boleh mengakibatkan berlakunya batu karang. Faktor yang pertama ialah seperti satunya kurang minum air. Keadaan ini akan membuatkan air kencing kurang dan juga pekat. Semakin pekat air kencing, semakin senang berlakunya batu karang. Kepekatan bahan seperti kalsium, uric acid semakin meningkat di dalam air kencing tersebut dan semakin mudah untuk membentuk batu karang di saluran air kencing. Faktor kedua ialah mengambil banyak makanan yang bergaram. Makanan bergaram ini akan membuatkan buah pinggang menapis, memfilter banyak kandungan sodium dan juga kalsium. Bila ini berlaku, jadi keadaan batu karang juga senang terjadi. Ketiga iaitu masalah kesihatan tertentu ataupun penyakit tertentu. Penyakit ini akan membuatkan penyerapan zat dan nutrien juga terganggu. Contoh seperti gastric bypass surgery, IBS iaitu irritable bowel syndrome, chronic diarrhea, RTA iaitu renal tubular acidosis akan menyebabkan keseimbangan garam di dalam badan terganggu. Bila ini berlaku, batu karang juga senang untuk terjadi. Keempat, ada juga sesetengah suplemen dan juga ubat-ubatan yang membuatkan batu karang senang terjadi. Contoh seperti vitamin C dan juga antacid. Pengambilan suplemen ini ataupun ubat-ubatan ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya batu karang. Jenis batu karang sebenarnya bergantung kepada komposisi batu karang tersebut. Ia sama ada terdiri daripada kalsium, uric acid ataupun struvite. Nanti saya akan explain satu persatu mengenai batu karang ini. Yang pertama iaitu batu jenis kalsium, sama ada kalsium oxalate ataupun kalsium fosfat. Majoriti sebanyak 75% pesakit yang ada batu karang mempunyai batu karang jenis kalsium. Ia berlaku ketika air kencing yang mengandungi kepekatan kalsium yang tinggi dan ini memudahkan kalsium membentuk batu di saluran air kencing tersebut. Yang kedua iaitu batu jenis struvite. Perkara ini berlaku apabila jangkitan kuman berlaku di saluran air kencing. Bila jangkitan berlaku, bakteria ini akan menguraikan kandungan urea kepada amonia dan bahan amonia ini pula akan bergabung dengan unsur lain seperti magnesium dan fosfat untuk membentuk batu jenis struvite. Bakteria yang selalu menyebabkan perkara ini berlaku adalah seperti Pseudomonas, Klebsiella dan juga Proteus. Disebabkan batu ini terjadi kerana adanya bakteria, pesakit akan mengadu simptom kencing kotor iaitu seperti sakit ketika kencing dan juga kencing tidak berapa lawas. Selain itu, batu yang terbentuk ini juga boleh menjadi hos kepada bakteria ini dan ia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk jika tidak dirawat dengan sempurna. Yang ketiga iaitu batu jenis uric acid. Ia berlaku dalam lebih kurang 6% pesakit yang ada penyakit batu karang. Batu asid urik ini terbentuk ketika air kencing itu pekat dengan kandungan uric acid dan pesakit akan lebih mudah mempunyai batu ini jika mengambil makanan yang tinggi purin
seperti ikan bilis, udang dan juga organ-organ dalaman. Yang keempat iaitu batu jenis sistine. Ia adalah batu karang yang uncommon. Pesakit yang mempunyai batu ini selalunya mempunyai masalah genetik dan juga metabolik, di mana ia akan menyebabkan penyerapan balik kompaun sistine daripada buah pinggang terganggu. Jadi sistine ini terkumpul di dalam air kencing dan menyebabkan senangnya terjadi batu karang. Sekiranya pesakit mempunyai penyakit batu karang, yang pertamanya pesakit akan komplain sakit belakang yang melampau dan secara tiba-tiba. Dan sakit itu boleh merebak ke bahagian bawah, iaitu di bahagian ke ari-ari dan kemaluan. Ini berlaku sekiranya batu itu mungkin berada di bahagian ureter. Dan bila kencing, pesakit akan terasa sakit dan juga pesakit akan kerap ke tandas. Dan bila kencing juga, pesakit akan merasakan kencing itu berpasir. Kencing berdarah juga mungkin berlaku, dan kalau kita tengok di ujian air kencing iaitu urine FAME, akan ada evidence pendarahan ataupun luka di bahagian salur kencing. Mungkin demam juga mungkin berlaku jika ada kencing kotor. Ada juga gejala yang tidak spesifik iaitu seperti loya-loya dan juga muntah. Terdapat beberapa ujian makmal yang boleh dilakukan untuk memastikan sama ada penyakit itu adalah batu karang ataupun bukan. Yang pertamanya iaitu ujian air kencing ataupun urine FAME. Kita akan boleh lihat evidence ataupun bukti saluran air kencing itu luka ataupun adanya jangkitan kuman. Ujian kedua yang boleh dilakukan ialah seperti ujian X-ray, dan melalui X-ray itu kita akan dapat lihat batu karang mungkin berada di saluran air kencing. Seterusnya, ujian ultrasound mungkin boleh dilakukan untuk memastikan sama ada batu karang itu berada di lokasi yang mana, dan saiz batu karang juga mungkin boleh diketahui melalui ujian ultrasound ini. Bagi rawatan kepada penyakit batu karang ini, ianya bergantung kepada pesakit ataupun bergantung kepada gejala semasa pesakit itu datang ke klinik. Ada yang datang dengan sakit sahaja, ada yang datang dengan sakit dan juga evidence kencing kotor. Yang paling utama, kena selesaikan dahulu masalah colicky pain ataupun sakit yang melampau yang dialami oleh pesakit. Bagi tujuan untuk hilangkan sakit yang dialami oleh pesakit, pertamanya, ubat painkiller akan diberikan kepada pesakit. Contoh ubatan ini adalah daripada grup NSAID akan diberikan kepada pesakit untuk kurangkan sakit yang dialami. Yang kedua, ubat antibiotik. Jika doktor merasakan batu karang itu bersekali dengan kencing kotor, jadi antibiotik akan diberikan kepada pesakit. Contohnya, pesakit datang dengan demam dan air kencing ataupun ujian air kencing yang dilakukan itu mempunyai bukti adanya jangkitan kuman. Yang ketiga iaitu ubat untuk melarutkan batu karang. Tapi ianya juga bergantung kepada saiz batu karang tersebut. Kalau saiz batu karang itu terlampau besar, mungkin ubatan ini tidak memberikan respon yang sangat efektif. Rujukan kepada pakar urologi juga akan diberikan kepada pesakit sekiranya perlu. Antara prosedur yang akan dilakukan ialah seperti ESWL. Ia adalah satu jenis prosedur yang dilakukan dengan menggunakan gelombang bunyi untuk memecahkan batu karang. Antara prosedur lain ialah seperti pemasangan stent, nefrostomi dan juga pembedahan buang batu karang. Saya rasa sekian sajalah buat kali ini. Sekiranya anda merasakan video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.